Assalamualaikum, salam sejahtera utama TVS 29 November 2020. Anda bersama saya Lukman Muhammad. Dan saya Prisla John, ikuti berita ini. Baik, kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Sarawak terus merekodkan sifar kes COVID-19 selama 3 hari berturut-turut, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak kekal 1,062 kes pada Ahad. Kluster aktif juga masih kekal 6 iaitu kluster besi, kluster Abel, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dan kluster Wisma Sebekas. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan pada Ahad turut memaklumkan tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital pada Ahad. Sementara itu terdapat 9 PUI baru telah dilaporkan dan tiada kes PUI menunggu keputusan ujian makmal. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) telah mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning di 9 daerah di Sarawak. Keadaan tersebut akan menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Menurut Pengarah Met Malaysia Sarawak, Ambun Dindang, 9 daerah tersebut adalah daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Sementara itu, apa yang lebih membimbangkan adalah fenomena air pasang besar turut berlaku pada hari ini. Dan apa yang kita risau adalah kerana air pasang besar juga berlaku pada hari ini, iaitu dengan ketinggian 5.5 meter. Dan ini kalau berlaku hujan lebat memang akan menyebabkan limpahan air sungai lah. Okey, jadi untuk semasa musim monsun timur laut ini memang kita tahu ialah keadaan cuaca agak lembap dan banyak hujan yang turun terutamanya bahagian barat Sarawak. Sambungan itu, beliau meminta agar orang ramai sentiasa berwaspada dalam situasi seperti ini dan memastikan barangan penting disimpan di tempat yang selamat. Carangan polis diraja Malaysia PDRM untuk mengurangkan jumlah peratusan pegawai dan anggota dalam kalangan anak Sarawak yang berkhidmat di kontijen Sarawak perlu diteliti semula dengan lebih terperinci. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ahal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi, kerana perkara tersebut akan menimbulkan keresahan dalam kalangan pegawai dan anggota termasuk ahli keluarga mereka. Nanta yang juga ahli Parlimen Kapit berkata ia turut mewujudkan banyak tanda tanya kepada masyarakat sendiri kerana rekod menunjukkan tidak timbul sebarang masalah atau isu membabitkan pasukan keselamatan itu di Sarawak sebelum ini. Pada 20 November lalu, Pengarah Pengurusan PDRM, Datuk Ramlidin dalam satu kenyataannya memaklumkan lebih 70% pegawai dan anggota polis berkhidmat di kontijen Sarawak ketika ini adalah dari kalangan anak Sarawak. Ia melebihi sasaran 40% keanggotaan dalam kalangan anak jati negeri yang ditetapkan untuk bertugas di Sabah dan Sarawak dengan langkah pengurangannya perlu dilaksanakan secara berperingkat. Justru Nanta berharap keprihatinan kepimpinan tertinggi PDRM, khususnya Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, amat dialu-alukan bagi memperhalusi perkara ini dan mencari jalan penyelesaian terbaik. Kita bertemu kembali. Program ziarah kami diteruskan secara maya dalam situasi berdepan pandemik COVID-19 ini. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia bagi memastikan golongan yang memerlukan terus dibantu secara konsisten. Ahli Parlimen Batang Sadong itu menambah pendekatan yang berbeza digunakan pada kali ini bagi menjaga keselamatan dan kesihatan di mana sebelum ini bantuan diserahkan dari rumah ke rumah. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi menambah baik program ini termasuk dari penyaluran bantuan serta penglibatan agensi kerajaan yang berkepentingan, tindakan susulan yang diambil serta mengkategorikan kumpulan sasaran agar tiada isu penerima tercicir. Beliau berharap menerusi inisiatif ini, jumlah penerima bantuan di kawasan Parlimen Batang Sadong khususnya akan berkurangan apabila sedikit demi sedikit masalah di peringkat akar umbi dapat ditangani bersama. Untuk program ziarah kami, seramai 88 orang menerima sumbangan dalam majlis tersebut.
Katanya program itu dijadikan platform untuk melihat keadaan penduduk di kawasan berkenaan dan turut menjadi saluran untuk menyerahkan sumbangan secara berterusan. Sebagai tanda menghargai jasa seniman Malaysia dan khususnya di Sarawak, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS menerusi jawatan kuasa hal ehwal industri kebajikan dan data industri meneruskan kesinambungan program prihatin FINAS 2.0 bersama penggiat industri kreatif dengan menyantuni 5 lagi penggiat seni di negeri ini. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Industri FINAS Sarawak, Datuk Nuryati Muhammad Ismail, program ini bukan sahaja bertujuan mengingati dan menghargai pengorbanan seniman atau pelakon veteran di Sarawak, malah ia juga bertujuan untuk meringankan beban mereka tatkala masih terkesan dengan pandemik COVID-19. Jadi kita alhamdulillah harapan kita dengan adanya walaupun sedikit ya kita melaksanakan program ini untuk membantu dalam keadaan COVID ini, tapi pada masa yang sama kita harap untuk dapat membantu untuk mereka meneruskan kelangsungan mereka ya untuk meneruskan whatever day lah dengan kemudahan-kemudahan dan kita bagi. Sehubungan itu, warga seni veteran yang terdiri daripada pelbagai latar belakang ini turut mendapat sumbangan sebanyak RM1,000 daripada FINAS. Seluruh Malaysia ya tiap-tiap yang menerima 1,000 ya. Kan seorang. Ya. Seorang. 1,000 seorang dan lepas tu adalah yang sampingan kita kata tadi barang-barang dari strategic partners yang jadi dia lebih dari 1,000 lah. Tapi bagi kita FINAS itu tanggungjawab CSR FINAS ya, tanggungjawab kita untuk membantu dalam keadaan sekarang lah. Dan juga seperti saya kata tadi untuk mengeratkan silaturahim kita bersama penggiat-penggiat seni di negeri Sarawak. Katanya lagi usaha dan bantuan seperti ini akan diperluas dan diteruskan pada masa akan datang. Untuk rekod, ini merupakan kali kedua FINAS Sarawak melaksanakan program prihatin bersama penggiat seni. Sementara itu, bagi pelakon dan pelawak, Datuk Yebni Adnan bermula hanya sebagai pelakon pentas. Minatnya terhadap industri seni mula mendalam apabila digabungkan dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Amran Tompel, Ibrahim Pendek dan ramai lagi penggiat industri tanah air. Katanya lagi, sebagai pelawak, ianya bukanlah sesuatu yang mudah. Kritikan, nasihat serta teguran itu perlu untuk membina semula keyakinan dalam industri kreatif. Masa kini saya berlawak bukanlah seperti lawak hanya untuk orang yang nyuruh gelak saja. Lawak saya berlainan sedikit. Ada satu masalah, nasihat, kritikan, teguran, wala, membina. Sejak mencebur diri pada tahun 1948 sebagai pelakon pentas dan pelawak, Yet juga merupakan seorang penulis skrip. Pun begitu, lawak Yet sehingga kini masih mampu membuatkan orang ramai tidak kering gusi. Keletahnya juga boleh diperdengar di siaran stesen radio menerusi rancangan Jiran Sekampung. Dengan bakat yang ada ini, jejak langkahnya turut diwarisi oleh cucunya Nasrul Zainal yang mengetengahkan bakat menerusi program Lucu di TVS. Untuk rekod, ia telah menerima anugerah pingat Panglima Setia Bintang Sarawak yang membawa gelaran Datuk sempena ulang tahun Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud buat julung kalinya pada tahun 2017. Ekonomi Malaysia menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada suku ketiga tahun ini. Mendedahkan perkara itu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pada suku ketiga tahun merekodkan penguncupan 2.7% berbanding 17.1% pada suku kedua. Ia selepas mengambil kira tempoh 7 minggu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu bagi membendung penularan wabak COVID-19. Kata Zafrul, kerajaan akan terus melakukan yang terbaik termasuk melaksanakan pelan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Beliau bukan seorang ahli politik dan tidak pernah cenderung ke arah itu. Seorang tokoh bank dan kini merupakan Menteri Keuangan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz, tekad
untuk kekal sebagai seorang ahli teknokrat dan akan terus memastikan kehidupan dan mata pencarian rakyat negara dilindungi terutama dalam situasi penularan pandemik COVID-19. Tegas Tengku Zafrul dirinya tidak berminat untuk menyertai mana-mana parti politik dan sebagaimana yang diketahui pada masa ini beliau bukan ahli bagi mana-mana pihak. Tambahnya banyak lagi tugasan yang perlu dilakukan dan fokus utamanya adalah untuk merancangkan ekonomi negara. Itulah bagi saya memang tak ada benchmark lah kerana saya bukan ahli politik dan saya ini kali pertama saya membentangkan belanjawan 2021 pada 6 November semasa budget speech itu dan pada hari Khamis yang lepas menggulung belanjawan 2021. Di sini this is COVID-19 budget budget for survival dengan resilience. Saya bermula dengan isu rakyat. Jadi pada masa itu fokusnya pada isu rakyat kerana belanjawan ini mengutamakan kelangsungan kehidupan rakyat. Beliau berkata demikian dalam satu temu bual bersama bernama baru-baru ini. Untuk rekod, Tengku Zafrul mengangkat sumpah sebagai senator pada 10 Mac 2020 berikutan pelantikannya sebagai Menteri Keuangan. Syarikat yang gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan berdepan dengan tindakan pembatalan kebenaran beroperasi serta-merta selain dikenakan tindakan undang-undang. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, surat mengenai arahan pematuhan SOP telah dikeluarkan pihaknya kepada 171 persatuan dan Dewan Perniagaan pada 26 November lepas. Tegasnya, surat tersebut membuktikan bahawa kementeriannya amat memandang serius aspek pematuhan SOP bagi memerangi COVID-19. Memperincikan kandungan surat tersebut, Azmin berkata syarikat yang didapati melanggar SOP dan tidak memberi kerjasama kepada Kementerian Kesihatan KKM dikenakan tindakan menutup premis dan kilang berkenaan di bawah Seksyen 18-1-D Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Sementara itu, berhubung pelaksanaan pilihan raya umum PRU, Azmin berkata kerajaan telah menyerahkan mandat itu kepada rakyat. Sebelum ini, ujarnya pihak mereka bercadang untuk mengadakan PRU dalam masa terdekat iaitu pada Oktober lepas atau November ini. Berikutan peningkatan kes positif dan keadaan semasa yang tidak mengizinkan, kerajaan seterusnya menyerahkan mandat itu kepada rakyat. Kita mencadangkan sebaik saja penularan COVID-19 ini dapat ditangani dengan lebih berkesan, kita bersedia untuk kembali kepada rakyat dan biarlah rakyat membuat keputusan untuk masa depan negara ini. Dan kita bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum pada bila-bila masa. Katanya lagi, Pemerintahan Perikatan Nasional PN juga telah banyak memberi impak positif dalam membantu rakyat, lebih-lebih lagi dalam tempoh yang singkat pada ketika ini. Baru-baru ini juga dedahnya, Gubernur Bank Negara turut memperincikan tahap pertumbuhan ekonomi di mana pada suku tahun ketiga tahun ini, penguncupan pertumbuhan ekonomi lebih mengecil kepada 2.7% berbanding dengan suku tahun kedua di mana penguncupan yang berlaku lebih besar iaitu 17.1%. Membuktikan hasil daripada usaha-usaha pemulihan ekonomi itu ada kesannya. Dan suntikan ekonomi yang kita lakukan berjumlah 305 bilion itu telah memberikan kesan yang positif. Jadi saya kira rakyat dapat menilai apakah Kerajaan Perikatan Nasional ini mampu menangani penularan COVID dan memulihkan ekonomi atau sebaliknya. Bertemu kembali. Seramai 29 individu ditahan bagi membantu siasatan selepas dipercayai terlibat dalam sedikit penipuan atas talian yang beroperasi di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Muhammad Zainal Abdullah berkata, tangkapan melibatkan 23 lelaki warga Cina dan 6 warga tempatan termasuk seorang wanita dalam satu serbuan pada Sabtu.
Pemeriksaan lanjut turut menemui 40 unit komputer riba dan 50 unit telefon dipercayai digunakan untuk menjalankan operasi mencari dan menipu pelanggan. Pemeriksaan awal pada komputer dan telefon yang dirampas mendapati terdapat aktiviti berbentuk pelaburan dalam talian Cina SCI e-commerce yang menyasarkan pelanggan dari China. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana melakukan jenayah penipuan. Perkembangan lain, United Kingdom mahu percepatkan ujian kombinasi vaksin COVID-19. Perdana Menterinya Boris Johnson berkata majoriti rakyat di negara berkenaan terkesan dengan wabak pandemik itu. Justru beliau mahu vaksin yang dihasilkan dapat diluluskan dengan segera bagi membolehkan rawatan dibuat ke atas pesakit yang positif virus tersebut. Beliau berharap rakyat di negara sentiasa bekerjasama dalam memastikan penularan wabak itu dapat diputuskan dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Well, I perfectly understand why people are frustrated and why they don't want the measures that we're obliged to recommend and to institute. The difficulty is that we're coming out of the tough autumn measures, out of the lockdown on Wednesday, with the incidence of the disease still really pretty high. And it's about 1 in 80, 1 in 85 people in this country have it. And what we all need to do is use this tough tiering. Kematian di United Kingdom kini melepasi angka 58,000 kes. Sebahagian kawasan Australia termasuk Sydney sepanjang November ini merekodkan suhu yang agak tinggi sehingga mencatatkan lebih 40 darjah Celsius. Kebakaran telah merebak di kawasan warisan dunia iaitu Queensland Fraser Island sejak pertengahan Oktober dan telah membakar 1/3 pulau tersebut. Sydney CBD melepasi 40 darjah Celsius pada Sabtu, sementara kawasan barat New South Wales Australia Selatan dan Victoria Utara mencatatkan suhu yang lebih tinggi hampir 45 darjah Celsius. Menteri Perkhidmatan Kecemasan David Elliott berkata mereka sedang mengawal 40 kebakaran hutan di seluruh negeri New South Wales dengan 2 daripadanya tidak dapat dikawal. We have, of course, seen the first weekend of the really significant bushfire activity where we are currently fighting 40 bushfires across the state of New South Wales, with 2 of them uncontained at the moment. Elliot juga berkata masyarakat di sana berpendapat bahawa mereka tidak akan menghadapi risiko kebakaran setelah habis musim lalu. Namun sebaliknya, New South Wales terdedah kepada ancaman kebakaran. The community out there unfortunately thinks that after the last season we are not at risk of bushfire. The reality is 90% of the state is still untouched by bushfire. That means that 90% of the land mass across New South Wales is potentially exposed to the sort of bushfire threat that we saw last year. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS buat masa ini. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih lagi belum berakhir. Jadi terus jaga penjarakan fizikal, patuhi SOP yang telah ditetapkan, pakai pelitup muka dan jangan lupa mencuci tangan. Dan kita bukan sahaja berhadapan dengan cabaran norma baharu COVID-19, bahkan kita juga berhadapan dengan cabaran bencana alam seperti hujan dan banjir yang berlaku di Malaysia ketika ini. Dan untuk itu, saya Luqman Muhammad dan saya Priscilla John. Salam hormat dan selamat malam.